Selepas melintas langsung ke Selangor dan Pulau Pinang serta Sarawak, tiba pula masanya kita melintas langsung ke negeri di bawah Bayu untuk mengetahui pula perkembangan terkini di sana. Itu saja bersama dengan Elisia Daulus di studio Berita RTM Kota Kinabalu. Elisia. Baik, terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan selamat petang. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Apdal memulakan langkah pertama misi perdagangan ke Jepun dengan menyampaikan ucapan kepada kira-kira 200 pelabur dan ahli perniagaan dari 140 syarikat dalam seminar perniagaan di Kobe, Jepun. Datuk Shafie meluangkan masa kira-kira 3 jam bagi berkongsi pelbagai peluang pelaburan dan potensi perniagaan di Sabah kerana lokasinya yang strategik sebagai pintu masuk untuk Jepun memperluas perdagangan mereka ke negara ASEAN. Saya yakin ini merupakan satu langkah yang bukan hanya kita dapat menjelaskan, menerangkan tentang kedudukan, kestabilan dan juga berbagai kemudahan yang dapat negara kita dan negeri kita boleh sediakan. Beliau menyarankan syarikat-syarikat di Jepun merebut peluang kepada kemudahan pelaburan baharu di kluster industri minyak sawit dan Datu yang terletak di laluan perdagangan Selat Lombok, Makassar. Beliau turut berkongsi kekayaan sumber asli Sabah yang menjanjikan potensi cerah dalam industri minyak dan gas, industri halal, akuakultur, perikanan, rumpai laut dan perabot kayu. Datuk Shafie juga memberi jaminan kerajaan Sabah akan menyediakan akses mudah kepada mana-mana syarikat Jepun yang mahu melabur di negeri itu dan mengurangkan karenah birokrasi dengan syarat permohonan itu mematuhi prosedur operasi standard. Sabah terletak dalam lokasi strategik dalam kalangan ahli-ahli rangkaian kawasan pertubuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IAGA selain perkembangan terbaru pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan yang memberi peluang perniagaan rakyat negeri ini di negara jiran. Pembantu Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Nur Azlina Arif berkata ia menunjukkan peluang perniagaan amat terbuka luas bukan sahaja dalam negeri Sabah tetapi juga dalam kawasan pertumbuhan BIMP IAGA. Beliau berucap dalam Majlis Maulidur Rasul 1441 Hijrah Anjuran Dewan Perniagaan dan Industri Bugis Sabah di PIBS di Masjid Nurul Hikmah, Bukit Padang, Kota Kinabalu. Sehubungan itu, Nur Azlina yang juga wakil rakyat Kunak menyarankan ahli di PIBS meneroka bidang perniagaan baharu dan lebih mencabar menerusi perkembangan ekonomi ketiga-tiga wilayah itu. Katanya peluang perniagaan di kawasan BIMP IAGA tidak terhad kepada sistem barter, malah meliputi pelbagai sektor termasuk penyediaan kemudahan prasarana, geran, bimbingan keusahawanan dan seminar. Di PIBS yang ditubuhkan 3 tahun lalu di Tawau mempunyai 3,000 ahli di seluruh Sabah bertujuan menjadi wadah pengembelingan dan kesepakatan menyatupadukan usahawan Bugis Sabah sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi Sabah. Kementerian Dalam Negeri akan memperkasakan lagi pintu-pintu masuk ke Sabah berikutan perpindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan. Timbalan Menterinya Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata usaha itu termasuklah menambah jumlah fasiliti sedia ada selain menambah baik kemudahan infrastruktur di pintu-pintu masuk ke negeri ini. Datuk Muhammad Aziz berkata langkah itu amat bertepatan bagi membendung kemasukan pendatang asing tanpa izin ke negeri ini, ekoran perahlian Pusat Pentadbiran Negara Jiran itu. Di pihak Kementerian Dalam Negeri, kita telah, insyaAllah saya akan buat lawatan juga, kita akan perkasakanlah tempat-tempat khususnya pintu masuk kita ini sama ada menambah bilangan ataupun fasiliti infrastruktur sebagai persiapan ke arah itu. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu program Ekstra Hujung Minggu Sabah FM di Kompleks KKMM Kota Kinabalu. Ogos lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo mencadangkan kepada Parlimen mengenai rancangan memindahkan ibu kota negara itu ke Kalimantan di Pulau Borneo.
Tiada siapa yang menyangka kayu hanyut yang selama ini dianggap tidak berguna boleh menjadi produk kraft tangan bernilai tinggi. Usahawan ukiran kayu hanyut Roman Maniset dari Kampung Teradas Pitas membuktikan hasil alam tersebut berupaya memberikan pendapatan lumayan melalui pembuatan produk kraft tangan yang menarik dan kreatif. Laporan lanjut bersama-sama dengan Juliana Bangot yang meninjau keunikan produk ukiran berkenaan. Roman mula terlibat dalam penghasilan kraft tangan ukiran kayu hanyut ini selepas menjumpai batang kayu hanyut yang pelbagai bentuk semasa beriadah bersama keluarga di Pantai Terungguh, Pitas. Keunikan kayu-kayu hanyut tersebut memberi inspirasi kepada beliau untuk membuka kedai kraft ukiran kayu hanyut di Pekan Pitas sejak bulan Julai lepas. Penghasilan kraft tangan berasaskan kayu hanyut ini tidak melibatkan kos yang tinggi kerana kayu sudah mempunyai bentuk sedia ada yang hanya perlu diperhalusi dan direka bentuk mengikut kreativiti untuk menghasilkan produk hiasan berkualiti tinggi. Setakat ini kira-kira 1,200 produk kraft berasaskan kayu hanyut berjaya dihasilkan Roman selepas mengumpul kayu-kayu hanyut di kawasan pantai selama 8 bulan. Untuk yang kita nampak ni kan dia menyerupai singa. Ini saya jumpa di laut kan memang sudah mulut ada, kaki semua ada. Tinggal lagi saya ukirlah macam ada bulu-bulu begini kan. Nah, ini ada bulu-bulu ini. Saya pakai gerain saya begini. Dan ini saya boleh buat 5 menit saja. Kelebihan nih yang saya punya produk nih kan. Kalau kau dapat ini, kau lah yang spesial, kau seorang lah yang tidak akan sama dengan yang lain orang. Sebab ini bukan di mesin yang buat, tetapi itu laut yang buat, itu alam yang buat. Selain reka bentuk semula jadi, pelbagai imej juga dapat dihasilkan mengikut kesesuaian bentuk kayu hanyut, antaranya burung, haiwan, ikan serta sampan. Bukan sahaja unik, ukiran seni kayu hanyut ini juga lebih tahan kerana diukir secara semula jadi terlebih dahulu. Ini merupakan hasil kraft pertama yang dihasilkan oleh Encik Roman dan bahan ini beliau temui ketika bersiar-siar di Pantai Terungguh dan kerana beliau melihat bahan ini seakan-akan menyerupai seekor burung serindit. Produk kraft yang dihasilkan bukan sahaja mendapat permintaan pelbagai pihak termasuklah jabatan dan agensi kerajaan serta individu untuk dijadikan cendera kenangan, malah turut diminati pelancong asing. Kraft ini dijual serendah RM5 hingga RM500. Memang unik lah sebab dia memang jarang-jarang buat yang macam gini daripada kayu daripada laut. Memang sangat unik lah. Unik barang ni kan dia alam semula jadi, dia kitar macam dunia lah kan, dia berkitar semula. Jadi yang barang-barang tu kan dibuat balik supaya dapat dijual. Kraft di sini semuanya menarik. Boleh dibuat perhiasan lah. Cantik. Semuanya unik. Caranya ukiran ni semuanya cantik lah. Melihat potensi pasaran produk kraft ini, Roman merancang untuk mengembangkan lagi pasaran kraft ukiran tersebut ke daerah lain yang menjadi tumpuan pelancong seperti Kudrat, Kota Kinabalu dan Ranau. Beliau juga sedia bekerjasama dengan kraft tangan Malaysia dan agensi kerajaan lain untuk mempromosikan produk kraft tangan ini ke luar negara. Baik, sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Redwin di Angkasa. Silakan Redwin.